Hai dan selamat datang ke channel YouTube saya. Nama saya Sulaiman Sugumar. Jadi kalau kamu selalu mencari-cari video untuk belajar at Maths, kamu bolehlah subscribe channel saya dan juga tekan butang notification bell so that the next time saya upload apa-apa video matematik ataupun matematik tambahan, kamu akan dapat email daripada saya. So, untuk video hari ini saya akan tunjukkan jalan kerja macam mana kita nak selesaikan soalan-soalan topik fungsi functions, dan khususnya subtopik relation ataupun hubungan. Okey, saya dah sediakan 7 soalan. Di akhir video ni saya akan tunjukkan buku yang saya gunakan untuk yang saya pilih soalan-soalan ni. Okey. So soalan pertama. Gambar rajah anak panah di atas menunjukkan hubungan antara set P dan set Q. Nyatakan objek bagi 6. Jadi saya nak kamu betul-betul jelas dahulu sebelum mulakan soalan. Apa yang soalan perlu? Soalan minta nyatakan objek. Betul? Soalan minta objek. Tetapi dia bagi sini satu information ni. Maklumat 6 tu. Kalau soalan minta objek, mesti dia akan bagi nilai image. So image adalah 6. Jadi untuk soalan ni, kita nak tengok, perhatikan benda yang kedua, anak panah ni dulu. Dari sini berakhir di sini. Dari set P berakhir di set Q. Jadi set P adalah set domain. Saya jelaskan nota sekali ya. Okay. Dan set Q adalah set codomain. Correct? So, objek ada di dalam set domain dan di set codomain ada image. So, soalan sedang minta kita carikan objek. Maksudnya cari nilai dalam domain. Dia bagi kita image-nya 6. Jadi, kita boleh perhati sini jika image-nya 6, objek bagi 6 adalah B. Jadi jawapan bagi bahagian A adalah B. B adalah objek untuk nilai image 6. Okay. Dan bahagian yang kedua, nyatakan codomain bagi hubungan itu. Kita nak cari codomain. Like I explained tadi, set P, set permulaan, set di mana hubungan itu bermula adalah set domain, set di mana hubungan itu berakhir adalah set codomain. Apabila dia minta kita senaraikan codomain, kita boleh senaraikan, kita mesti kena senaraikan dengan function set notation ni Jadi dengan kurungan. Wait, let me write it properly. Yes, we need to write like this. Okay, jadi 2, 4, 6, 8. Okay, ini adalah jawapan untuk codomain bagi hubungan ni. Before I move forward, saya nak explain something tambahan. Sekiranya ada bahagian C dan soalan minta nyatakan range ataupun julat bagi hubungan ni. Dan jawapan untuk julat adalah sama, you kena tulis dalam set notation. Jawapannya adalah 2, 6 dan 8 sahaja. Perhatikan 4 saya tak tulis pun dalam julat. Sebab apa? Sebab 4 adalah satu unsur yang tidak mempunyai objek. 4 ni tak ada dalam mana-mana satu hubungan. Jadi kamu kena faham, julat adalah satu set yang mengandungi hanya image. Yang mengandungi hanya image. Apa itu image? Unsur yang mempunyai hubungan dengan mana-mana objek di dalam set domain. Okay. Next, soalan yang kedua. Rajah di atas menunjukkan hubungan antara set A dan set B. Jadi bila saya tengok anak panah ni, saya dah tahu dah set A adalah domain, right? Dan set B adalah codomain. Ni penting Okay. Nyatakan semua image bagi R. Okay. Kadang-kadang nampak macam confusing tapi kita kena pastikan dulu apa yang soalan nak. Nyatakan semua image. Maksudnya soalan nak image. Bagi apa? R. Jadi R ni apa dia? Kalau soalan minta image, R mestilah objek. Jadi R objek di sini. Semua image bagi R adalah V dan
W, V dan W. Okey, ini adalah semua image bagi R. Dan seterusnya, bahagian B. Dia minta apa? Julat. Kita dah buat dah kan sebelum dalam soalan pertama. Macam mana kita nak buat julat? Julat kita kena tulis dalam set notation. Correct? So, julat adalah S. T bukan julat T bukan julat. Because T adalah satu unsur yang tidak mempunyai hubungan dengan mana-mana objek. So, S, U, V dan W. Ini adalah julat bagi hubungan di atas. Okey, next. Soalan yang ketiga. Raja di atas menunjukkan hubungan antara X dengan Y. Nyatakan image bagi 7. Again, apa dia minta? Dia minta image. Correct? Soalan minta image. Jadi, 7 ni apa dia? Information ni 7 mestilah objek. Takkan dia minta image, dia bagi image. Correct? Common sense So, kalau dia minta image, means dia dah bagi objek. Okay, for this question, kamu akan tahu sebab apa pentingnya saya buat step macam tu. Sebab contoh, dia kata 7, kamu tak pasti yang ni image ke yang ni objek. You just don't know which 7 yang kita nak kena guna. Correct ke not? So, untuk avoid benda ni lah, saya selalu bagi tahu pelajar, tulis ni dulu. Apa dia minta image, apa dia minta image, apa dia bagi kita objek. So, dia bagi kita objek 7, correct? Objek 7 di sini. So, yang ni lah yang dia bagi. So, this is not, they're not talking about that 7. They're talking about this 7. So, apa image? Betul lah untuk objek. Kalau ni objek, ini adalah image. Apakah image bagi 7? Jawapannya adalah 9. Okay. Now, this part, tulis hubungan itu dengan menggunakan tata tanda fungsi. Right? Kita kena guna function notation pula. Macam mana kita nak tulis hubungan ni? Kita tengok nilai 7. Macam mana kita dapat 7 dengan bermula daripada 5? Kalau 5 tambah 2, saya dapat 7. Betul? Macam mana saya dapat 8? Bermula dengan 6. 6 tambah 2 dapat 8. Correct? 7, 9. 7 tambah 2 dapat 9. Jadi, nilai image saya boleh perolehi dengan nilai image ni fx adalah image Image saya perolehi dengan nilai objek 5, 6, 7 adalah objek. Nilai objek simbolnya x ditambah dengan 2. Jadi saya tulis balik dengan cara yang normal kita tulis fx sama dengan x tambah 2. Inilah tata tanda fungsi ataupun function notation. Okey, ini jawapan untuk bahagian B. Next, nombor 4. Satu hubungan wujud antara set M dengan set N dan hubungan itu ditakrifkan dengan pasangan tertib seperti yang ditunjukkan. Okey. Ini adalah ordered pairs, pasangan tertib Dia minta kita cari objek. Apa dia nak? Dia nak kita cari objek. Bagi 7. 7 adalah image. Jadi bila kita tengok function ordered pairs ni, yang mana image 7? We are talking about yang ni dan yang ni kan. Ini objek 7. So, kita hanya nak tahu tentang 2 kurungan ni sahaja. Sebab hanya 2 kurungan ni sahaja, pasangan tertib ni sahaja yang image 7. Kalau image 7, objeknya berapa? 7 dan 8. Correct? 7 dan 8. I put it here. 2 kurungan ni yang mempunyai image 7 dan image 7, objeknya adalah 7 dan 8. Betul lah soalan nak kita cari objek. So the answer is 7 and 8. Okay. So next, bahagian B. Nyatakan jenis hubungan itu. Okay. Kalau kita nak buat jenis hubungan, saya selalu galakkan student untuk buat gambar rajah anak panah. It's very simple. So apa objek yang kita ada? 7, 8, 9. Correct? So I do quickly 7, 8, 9. And then image pula 3, 5, 7, 9 dan 11. So let's look at the ordered pairs untuk mudah kita faham 7 kepada 5. 7 kepada 5. 7 kepada 7.
7 kepada 7, 8 kepada 7, 8 kepada 7, and 9 kepada 11, 9 kepada 11. So if you look here, you know it is many to many. Kenapa? Sebab daripada satu objek dia pergi ke dua image, itu one to many. Dan juga daripada dua objek menuju kepada satu image, many to one. Bila ada gabungan kombinasi many to one dan one to many, maka hubungan tu adalah many to many ataupun banyak kepada banyak. Alright, ini adalah soalan nombor 4, jenis hubungan. Okay, so tips untuk soalan ni, saya harap student bolehlah lakar dengan simple, satu lakaran gambar rajah anak panah. Next, soalan nombor 5. Berdasarkan maklumat di atas, hubungan antara X dan Y ditakrifkan oleh pasangan bertertib 5, 3, 6, 5, 6, 7, 7, 6. Nyatakan image. Nyatakan dia nak image. So, I think student dah biasa dah sekarang. 5 tu apa dia? 5 tu mestilah objek. Jadi, kalau kita tengok pasangan tertib ni, di mana objek 5? Satu ni saja objek 5. Ni objek 6, objek 6, objek 7. So, saya just tengok ni. So, kalau objek 5 image-nya adalah 3. Okay, that is question number 5, bahagian A. Kemudian, bahagian B. Nyatakan, apa dia nak pula? Dia nak objek. Dia nak objek bagi 6. 6 ni apa dia? Kalau dia minta objek, mesti yang dia bagi tu adalah image. Correct? So, objek dia minta dia bagi kita image 6. So, di mana image 6 ni? Image 6. So, only this image 6. Correct? The others image 3, image 5, image 7. Image 6 ada satu saja. Apakah objek untuk image 6? Jawapannya adalah 7. Okay? Itu jawapan untuk nombor 5B. Seterusnya, nombor 6. Okay, ini adalah cara tunjukkan hubungan dengan bentuk graf. Kita dah tengok bentuk gambar rajah anak panah, and sebelum ni kita dah tengok dua soalan yang membuatkan kita guna ordered pairs ataupun pasangan tertib, dan ini cara yang ketiga kita tunjuk satu function ataupun hubungan dengan cara graf. Alright. So, rajah di atas menunjukkan hubungan antara set X dan set Y. Always ingat set X adalah domain, set Y adalah kodomain. Okay, set di bawah adalah domain, set yang di atas ni paksi Y ni adalah kodomain. Sekarang, apa dia minta? Nyatakan objek. Dia minta objek bagi 4. Maksudnya 4 adalah image. Correct? So, image 4 kita kena tengok sini. Image 4 objeknya berapa? Yang ni dan yang ni, iaitu 2 dan 3. Jawapan 2 dan 3. Okey, soalan nombor 6A. Kemudian, dia minta apa? Dia minta image bagi 4. 4, kalau dia minta image, yang dia bagi tu mestilah objek. Objek 4 mana saya nak cari? Objek kena cari kat kodomain. Correct? So, kodomain objek 4. Objek 4 is this one. So, sorry. Objek 4 yang ni. Right? So, image-nya adalah 6. Okay? Inilah jawapan untuk nombor 6. Dan kita dah tiba ke akhir soalan. So, nombor 7. Rajah di atas menunjukkan hubungan antara set A dan set B. Nyatakan kodomain bagi hubungan itu. Kodomain adalah set di sini set pengakhiran. Ini dia bermula di sini dan dia berakhir di sini. Correct? So, set akhir adalah kodomain. Ingat, selalu bila saya nak tulis set, bila saya nak tulis domain, bila saya nak tulis kodomain, bila saya nak tulis julat, saya mesti menggunakan tata tanda set. So, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Set notation untuk tunjukkan kodomain 2, 3, 4, 5, 6. Dan bahagian B, jenis hubungan. So, daripada dua objek menuju kepada satu image. Yang satu lagi tu satu objek, satu image sahaja. So, jawapan untuk bahagian B adalah many to one. Correct? Banyak kepada 1. So,
That's all for this video. And seperti yang saya janjikan, saya menggunakan soalan daripada buku pengeluaran Pelangi, ya. Pelangi. Dan I write down the penulis dia, pengarang buku ni, Jessie Chia, Khoi Kian Tai dan Wan Nurhaizam Wan Hassan. Okay, you can go check the book out. Okay, ini buku khusus untuk topik-topik tingkatan 4, hanya at maths tingkatan 4. You can check the book out. Ada banyak lagi soalan-soalan yang menarik dalam buku ni. So I probably a lot of questions saya akan guna daripada buku ni. If you have any questions from this book also, please comment kat bawah video ni. I'll try to help you guys out. If you find this video membantu kamu, saya harap-harap kamu boleh share dengan kawan-kawan yang lain. So please comment antara soalan 1 hingga 7. Okay, antara soalan 1 hingga 7, soalan mana yang kamu rasa sangat susah? Okay, yang untuk kamu buat sebelum ini, kamu rasa soalan jenis ni lah kamu susah, please comment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, alright, so we can know which type of question yang perlu diberi lebih banyak perhatian. So that's all for today's video. I'm Sulaiman Sugumar. Thank you so much for watching. Bye.